Okey, kita sambung ke subjek sejarah tingkatan 1. Bab yang pertama, sejarah dan kita. Okey, dalam bab ni kita ada 6 tema. Okey. Tolong ambil perhatian dan rujuk nota kamu sambil kamu mendengar penerangan daripada cikgu. Dalam bab ni kita ada 6 tema, iaitu yang pertama pengertian sejarah. Dalam tema pengertian sejarah, kita telah melihat terdapat 2 topik yang umum, iaitu dari sudut pandangan sejarawan, satu lagi ialah pandangan umum. Pandangan sejarawan kita ambil 3, iaitu Ibn Khaldun, Herodotus dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Pandangan umum pula kita ambil 2, satu secara umum daripada perkataan bahasa Arab, maksudnya pohon, okey, atau riwayat berasal daripada perkataan syajah ratun. Dan satu lagi, pandangan umum, sejarah merupakan pengkajian tentang atau penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah lepas. Rujuk nota kamu akan tahu definisinya. Seterusnya kita telah lihat dalam bab 1.2, iaitu ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah semuanya ada berapa? 3, iaitu penting dan bermakna, sebab dan akibat, dan yang ketiga, tepat dan benar. Kemudian kita masuk ke tema yang 1.3, sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah pula ada 2, iaitu sumber pertama ataupun kita kenali sebagai sumber premier dan sumber sekunder ataupun kita panggilnya sumber kedua. Terdapat 2 sahaja sumber sejarah. Hari ini kita akan pergi ke topik 1.4, iaitu kaedah pengkajian sejarah. Okey. Bagaimana kita akan mengkaji peristiwa sejarah? Kemudian kita akan lihat pentafsiran sejarah. Dan akhir sekali barulah kita akan lihat kepentingan sejarah. Faham? Okey. Jadi kita teruskan kepada topik 1.4 hari ini. Okey, iaitu kaedah pengkajian sejarah. Okey, pengkajian sejarah ni boleh dibahagikan kepada 2 kaedah. Yang pertama kita kenalinya sebagai kaedah lisan, yang kedua ialah kaedah bertulis, dan yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Terdapat 3, bukan 2. Okey. Di dalam kaedah lisan, lisan ini ialah dari mulut ke mulut, boleh faham? Itu kita panggil sebagai kaedah lisan. Kaedah bertulis ialah kamu pergi baca manuskrip, diary orang, batu bersurat dan sebagainya. Kamu mentafsir tulisan. Boleh faham? Itu ialah kaedah bertulis. Arkeologi inilah yang paling susah. Boleh faham? Arkeologi ni, orang yang terlibat pun tak ada. Okey, kamu tak boleh interview orang. Kamu nak cari bahan bacaan pun tak boleh, sebab waktu ni masyarakatnya belum lagi boleh pandai menulis dan membaca. Kalau ada tulisan pun dalam simbol, gambar. Boleh faham? Bila dalam simbol, gambar, kamu kena tafsir gambar. Jadi bagaimana kamu nak kenal pasti kehidupan masyarakat zaman ini? Zaman ini kita panggil zaman prasejarah, di mana masyarakatnya tak reti membaca, menulis dan menyimpan rekod. Kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah arkeologi. Okey, boleh? Ini adalah 3 kaedah pengkajian sejarah. Yang pertama apa dia? Kaedah lisan. Yang kedua, kaedah bertulis. Yang ketiga, kaedah arkeologi. Okey, kita lihat satu demi satu. Azmi, tolong tutup lampu depan. Okey, kita lihat satu demi satu. Okey, kaedah lisan. Apa tu kaedah lisan?
Dari mulut ke mulut. Maklumat diperolehi terus daripada responden melalui ucapan, penceritaan, pengisaan dan perbualan. Macam seorang pemimpin, okey, katakan Menteri Besar Perak, bila pasukan bola sepak Perak katakan telah menang, contoh Piala Malaysia, dia mengumumkan secara ucapan, esok diisytiharkan cuti di seluruh negeri Perak. Maksudnya itu lisan, betul? Penceritaan macam datuk kamu, nenek kamu, ayah kamu, mungkin mereka bagi tahu dulu zaman Jepun, zaman komunis macam ni, zaman dahulu kehidupan macam ni, betul? Itu adalah kaedah lisan. Okey? Pengisahan juga dengan penceritaan ini tak banyak berbeza. Boleh faham? Tetapi kadang-kadang pengisahan ini juga boleh dibuat melalui persembahan-persembahan. Teater, wayang kulit. Boleh faham? Semua ini adalah pengisahan. Dan perbualan. Okey, jadi kita akan tahu sesuatu peristiwa. Okey, bagaimana peristiwa itu berlaku? Kenapa kampung ni tak ada orang hari ini? Adalah orang akan menceritakan benda tersebut. Boleh faham? Yang penting di sini ialah tak ada daripada sumber bertulis. Boleh faham? Boleh faham? Semuanya dalam bentuk audio. Audio bermaksud suara. Video bermaksud gambar. Boleh faham? Okey, yang paling penting di sini untuk sumber kaedah lisan ialah dalam bentuk ucapan, percakapan. Jelas? Okey. Yang kedua, ada masalah sikit dengan kaedah lisan. Apa masalah dia? Biasanya dipengaruhi oleh unsur tokoh tambah. Unsur dongeng. Dongeng maksudnya tak betul. Mitos dan legenda. Boleh faham? Kalau dahulu, okey, ada cerita darah Masuri, betul? Warna apa? Kamu akan percaya tak? Ada gambar tak? Itu kita nak panggil apa? Mitos atau legenda atau dongeng, betul? Lepas tu hikayat-hikayat lama seperti hikayat Malin Deman dan sebagainya, betul? Boleh lompat 7 lautan, merentasi 7 lautan. Lebih laju daripada kilat, pergerakan. Ada ceritakan, betul? Kisah-kisah hang tua dan sebagainya, betul? Ambil keris pacak bumi terbelah 2. Betul? Jadi, percakapan ini timbul sedikit masalah. Okey, timbul sedikit masalah. Sebab kita kena kenal pasti, kita kena mengesahkan bahawa cerita yang diceritakan itu adalah cerita yang betul-betul benar. Boleh faham? Macam cikgu tanya, kenapa tak hantar kerja? Mana buku nota? Tak bawa cikgu. Dah siap tapi tak bawa. Padahal kebanyakan tak siap, dia akan kata tak bawa, betul? Jadi susah kita nak percaya. Apa yang dia cakap tu akan ada berkepentingan sendiri, faham? Katakan kamu nak cari seorang tokoh 50 tahun dahululah akan datang. Okey? Kawan daripada kelas kamu, contohnya kita ambil Azmi, berjaya menjadi Perdana Menteri, contoh. Tapi apa nama kamu? Katakan Syakira pernah berkapal dengan Azmi 2 tahun, lepas tu break. Pergi tanya kat Syakira, apa yang Syakira akan bercerita? Semua yang buruk-buruk, betul? Bekas boyfriend, mestilah ada yang tak kenal, betul? Jadi kita kena tapis benda-benda tersebut, betul? Kalau kamu suka akan cerita yang betul. Kalau kamu tak suka, orang yang betul pun jadi tak betul, betul?
Yang tu jadi masalah. Jadi di sini tanggungjawab sejarawan akan memilih, mentafsir. Dia kena pilih bahagian mana yang boleh dipercayai, dia kena pilih. Lepas tu dia kena tafsir maksud perucapan tersebut dan mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat. Kalau dia cakap macam ni, kita kena cari betul kau orang ni kedekut. Faham? Betul kau orang ni kalau jentik pun boleh mati? Kita kena dapatkan kebenaran. Kalau dah sah maklumat tersebut, barulah kita boleh ni bangun. Berdiri. Baru kita boleh terimanya sebagai sebuah peristiwa bersejarah. Okey, kita teruskan kepada kaedah pengkajian sejarah yang kedua, iaitu selepas lisan apa dia? Kaedah bertulis. Ini contoh lagi ya, contoh kaedah lisan. Okey, penggunaan peralatan seperti televisyen, pita video, cakra padat, radio dan pita rakaman mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah. Semua ini adalah sumber lisan. Boleh faham? Okey, kalau kamu dengar ucapan Perdana Menteri di TV, televisyen, tapi ucapan tersebut bukan dia berucap face to face ataupun secara langsung dengan kamu, tetapi kamu tengok ucapan tersebut dalam televisyen, tetapi masih diambil kira sebagai sumber lisan. Boleh faham? Pita video, kamu tahulah. Pernah tengok pita video? Zaman dahulu sebelum ada CD, kita kenali sebagai pita video. Dia besar. Tak tahu pemain video ada kat rumah siapa lagi ya. Okey, cakra padat, kamu tahulah cakra padat tu apa dia? CD. Dalam Inggeris kita panggil compact disc. Compact maksudnya padat. Disc itu cakra. Dalam bahasa Melayu kita panggilnya sebagai cakra padat. Radio dan pita rakaman. Kamu kadang-kadang rekod perbualan dengan kawan kamu guna handphone, betul? Nak buktikan, nak hancurkan dia, betul? Betul. Okey. Mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah pandang dengar. Okey, tapi masih dalam kategori lisan sebab kamu dengar. Boleh faham? Seterusnya, kaedah bertulis. Okey, apa tu kaedah bertulis? Okey, seperti yang kamu baca, bertulis tidak semestinya tulisan. Faham? Gambar pun boleh bukan boleh diambil kira dalam kaedah bertulis. Boleh faham? Simbol-simbol pun kaedah bertulis. Dan tidak semestinya ditulis pada apa? Kertas. Okey. Sebelum adanya kertas, manusia mula menulis pada kulit-kulit kayu, kulit haiwan, batu. Boleh faham? Kemudian datang pula kertas. Hari ini lebih canggih, kamu simpan dalam
file dalam bentuk dokumen, betul? Dalam komputer. SMS dahulu tak ada. Jadi kamu tak boleh kecilkan pemikiran kamu kalau kata kaedah bertulis kertas. Tak. Faham? Apa jua yang mampu kamu tengok, baca dan tafsir itu adalah kaedah bertulis. Boleh faham? Okey. Iaitu mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. Ditulis. Faham? Dilakar. Juga kaedah bertulis. Dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, logam, duit-duit shilling lama. Itu merupakan kaedah bertulis. Kadang-kadang akan letak nama sultan yang memerintah ketika tersebut pada dinding, pada duit shilling tersebut. Boleh faham? Adalah kaedah bertulis, logam. Okey, dan gading, gading kamu tahu? Gading tu apa dia? Siapa yang akan memiliki gading? Gajah. Okey, dahulu benda-benda yang tahan lasak mereka akan tulis, faham? Kamu tak boleh tulis pada buah apple. Kamu tak boleh tulis pada buah pisang. Apa yang akan berlaku? Dalam beberapa hari akan busuk, habis, rosak, faham? Jadi orang akan tulis pada benda yang boleh tahan lama. Dan kertas. Okey. Sumber-sumber yang ditulis dan dilakar ini membantu sejarawan memperolehi maklumat mengenai sesuatu perkara, peristiwa, tokoh, kejadian, perundangan dan adat resam. Okey. Jadi kenapa kita lihat biasanya bila orang tulis kita akan tahu dia takkan tulis saja-saja. Betul? Mereka lakar sesuatu. Mesti ada sebabnya. Dari situ kita tahu kadang-kadang mereka akan lakar pada batu-batu undang-undang, peraturan-peraturan. Okey, untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Okey. Semua ni akan kita tafsir daripada kaedah bertulis. Seterusnya, kaedah pengkajian sejarah yang ketiga, iaitu arkeologi. Okey, arkeologi ini adalah kaedah saintifik. Arkeologi adalah kaedah saintifik bagi mendapatkan maklumat. Okey. Cabang-cabang arkeologi ini ada berapa? 3. Iaitu angkasa lepas. Okey, kamu pergi ke angkasa lepas, kamu nak cari bahan lisan, kamu nak sembang dengan alien, makhluk asing. Ada tidak pun belum pasti, betul? Kamu nak, kalau dah tak ada orang, kamu boleh dapat maklumat bertulis tak? Tak boleh. Tetapi kamu boleh guna kaedah arkeologi. Kamu boleh tahu dahulu ada ais atau tidak, kenapa boleh wujud planet ini, atas letusan mana. Okey, pernah meletup atau tidak, pernah ada kehidupan atau tidak. Semua ni kita akan kaji melalui kaedah arkeologi, iaitu guna kaedah saintifik. Cari gali. Cari gali lah yang kerap kita gunakan di Malaysia, sebab kita ada peninggalan-peninggalan lama yang telah timbus di bawah tanah. Kita terpaksa ambil balik. Okey, dan salah satu tempat penempatan awal di semenanjung Tanah Melayu ialah Lenggong. Faham?
Dan kita ada Museum Kota Tampan di Lenggong. Di sini kita telah jumpa rangka Perak Man, antara manusia paling tua. Rangka paling tua, betul? Mungkin orang lain dah bunuh Perak Man, bukan Perak Man, mungkin 30 tahun, 40 tahun dahulu, dan dia letak dalam gua. Macam mana kita nak tahu itu memang orang lama? Kita akan lihat daripada usia bahan tersebut. Bagaimana kita akan mendapatkan usia? Iaitu pentarikan radiokarbon. Dia ada radiokarbon. Dalam penggunaan kaedah radiokarbon ini, okey, dalam kaedah menggunakan radiokarbon ini, kaedah saintifik mendapatkan ketepatan usia bahan tinggalan sejarah. Bagaimana kita akan dapat usia pentarikan radiokarbon? Ini kamu kena pandai sains. Kalau nak guna kaedah arkeologi, kamu mesti seorang pelajar yang mahir dalam sains. Boleh faham? Dan mereka akan gunakan berus-berus yang kecil dan akan mengambil tempoh berpuluh tahun kadang-kadangnya untuk dapatkan semua peninggalan. Kamu tak boleh guna cangkul, rosak. Faham? Struktur bangunan dan sebagainya. Okey, bila kita temui rangka Perak Man, kita tengok Perak Man itu sebenarnya di ke bumi, kemukan. Kakinya dilipat dan ketangannya dilipat seperti kedudukan di dalam rahim ibu dia. Jadi apa bukti, apa kita takrif dalam perkara tersebut ialah masyarakat pada waktu itu sudah ada adat resam. Boleh faham? Mereka mengkebumikan mayat mengikut kedudukan di dalam perut ketika rahim. Lepas mati pun mereka tanam macam tu. Betul? Lepas tu ada siput-siput, okey, rantai-rantai dan sebagainya. Maksudnya menunjukkan wujud adat. Okey, kalau tak ada adat, ada orang mati dia akan campak macam tu saja, betul? Memang kalau tak ada adat, ada orang mati dia nak kebumikan tak? Mereka akan buang dan teruskan kehidupan, betul? Maksudnya masyarakat dahulu itu sudah mempunyai adat resam. Dari kaedah arkeologi kita akan lihat. Dari struktur bangunan kita lihat. Struktur bangunan dia macam ni kat sini macam ni. Kita akan lihat, oh ini binaan pada zaman ini. Dia ada macam ni. Dia ada culture-nya tersendiri, kebudayaannya tersendiri. Struktur bangunan yang dijumpai di candi-candi yang dijumpai di Malaysia seperti Candi Lembah Bujang mempunyai unsur-unsur keindiaan. Maksudnya kita tafsir mempunyai hubungan dengan kerajaan di India. Boleh faham? Itulah bagaimana kita mengkaji sejarawan. Okey, hasil daripada kajian tersebut, sejarawan membuat tafsiran tentang budaya masyarakat. Apakah alatan yang mereka gunakan ada adat atau tidak, ada agama dan kepercayaan atau tidak daripada semua penemuan arkeologi. Boleh faham? Jelas? Okey, kita teruskan. Kita dah habis ketiga-tiga kaedah pengkajian sejarah, iaitu yang pertama sumber lisan, yang kedua sumber bertulis, dan yang ketiga kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ada berapa? 3. Dan paling penting ialah cari gali. Maritim. Maritim ialah bersifat laut. Okey. Dalam laut pun tak ada manusia tinggal. Faham? Ada tinggalan-tinggalan lama purba dah masuk dalam situ. Okey. Kita akan kaji. Okey. Jadi angkasa, bumi dan laut. Kaedah yang digunakan kaedah saintifik. Okey, contoh kaedah lisan ialah ucapan, penceritaan, pengisaan dan perbualan. Kaedah bertulis pula maklumat yang ditulis, dilakar,
dipahat dari batu, dinding gua, kulit kayu, daun kayu, logam, gading dan kertas. Kaedah arkeologi pula, cabang bidang ini ialah angkasa, lepas, maritim dan cari gali. Boleh faham? Jelas? Okey. Kita masuk topik 1.5. Pentafsiran sejarah. Sekarang ni, okey. Okey, kita teruskan topik 1.5. Bab 1, sejarah tingkatan 1, sejarah dan kita. Dalam topik ini, setakat ini, kita telah mempelajari tentang apa? Pengertian sejarah. Betul? Kita telah lihat apakah yang dimaksudkan dengan sejarah. Kemudian kita lihat dalam topik 1.2, ciri-ciri sejarah. Kalau kita nak terima sesuatu itu sebagai sejarah, dia mesti ada ciri-ciri. Ada 3 betul, penting dan bermakna, sebab dan akibat, tepat dan benar. Kemudian kita pergi kepada sumber sejarah, iaitu kita perlu faham apa itu sumber pertama, apa itu sumber kedua. Kemudian kita lihat kaedah pengkajian sejarah, iaitu dari kaedah lisan ke, bertulis ke, atau arkeologi. Semua dah dapat. Boleh faham? Semua dah dapat. Sekarang ni, kita akan lihat pentafsiran sejarah. Boleh faham? Pentafsiran sejarah mungkin berbeza di antara seorang dengan seorang. Okey? Mungkin kita ambil seorang cikgu A. Contoh. Cikgu A mengajar kamu semua. Faham? Tanya setengah pelajar, dia tak suka cikgu A. Setengah lagi akan suka cikgu A. Setengah akan cakap baik tentang dia dan setengah lagi akan cakap buruk tentang dia. Betul? Jadi benda yang sama akan membawa kepada pentafsiran yang berbeza. Boleh faham? Dalam kelas kamu pun, kamu mungkin tak suka seseorang. Kamu seorang je lah, tapi dia tetap akan ada kawan-kawan yang lain. Betul? Dia akan ada best friend dia. Betul? Maksudnya, tidak semestinya kita sama pendapat, sehaluan. Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi, sumber-sumber yang cikgu ceritakan tadi adalah sesuatu yang mentah, macam ikan. Cikgu bagi kat kamu ikan mentah. Nah, masak. Cikgu bagi kepada pecahkan kamu kepada 2 kumpulan, masak. Seorang buat ikan kicap, seorang buat steam fish, seorang buat gulai dan sebagainya. Betul? Masalahnya, kamu masak ikan yang sama menggunakan kaedah yang berbeza. Boleh faham? Sejarah pun macam tu juga. Sesuatu yang subjektif. Subjektif maksudnya terbuka kepada kebebasan sedikit. Objektif maksudnya macam matematik sains. Betul? 2 campur 1 berapa? Confirm 3. Betul? Hafal dan muntahkan balik. Itu sajalah. Kalau kandungan air H2O, hidrogen, 2 oksigen, 1 H2O. Betul? Okey. Kalau ada oksigen, api membara ataupun padam? Dia akan membara. Betul? Kalau karbon dioksida, api akan padam. Ciri-cirinya sudah tetap. Betul? Tapi sejarah tidak semestinya dan tak mungkin akan tetap.
berbeza. Faham? Dia akan melalui proses pentafsiran yang berbeza pada sumber-sumber yang sama. Azmi, kalau kamu tutup mata, siap. Menjadikan sesuatu peristiwa bermakna, berfaedah atau sebaliknya maksudnya mungkin bagi setengah orang peristiwa itu penting, setengah orang benda itu tak penting. Jadi dalam pentafsiran sejarah ni, sejarawan perlu jujur dan bertanggung jawab dalam penyelidikan supaya masyarakat menerima maklumat yang benar. Faham? Faham? Bila kamu nak tulis tentang sejarah seorang vira bola sepak Malaysia, contohnya, kamu tulis dia ni hebat, dia latih macam ni, padahal dia pernah terlibat dengan tuduhan rasuah dan pernah digantung permainan. Betul? Jadi kamu tutup benda tersebut sebab bagi kamu dia adalah idola. Boleh faham? Jadi kamu dikatakan tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Faham? Tafsiran sejarah berbeza antara sejarawan. Okey? Ini adalah perkara biasa. Okey? Kita ambil contoh perbezaan tafsiran, iaitu campur tangan British di tanah Melayu. Okey. Orang barat, dia bagi tahu dia campur tangan di tanah Melayu sebab tujuan kemanusiaan. Dia tengok pembesar-pembesar bergaduh, kongsi-kongsi gelap Cina bergaduh, sultan-sultan berebut takhta. Dia rasa keadaan politik di tanah Melayu tidak stabil dan menjadi tanggungjawab dia untuk membantu memberi pentadbiran yang baik ke tanah Melayu. Dia campur tangan. Dia kata lah, faham? Faham? Tafsiran sejarawan tempatan pula, iaitu orang sejarawan Malaysia ini pula mengatakan tujuannya ialah menguasai ekonomi di tanah Melayu. Apa pasal pula British nak berbaik hati? Kita gaduh, kenapa dia yang susah, betul? Dia ada agenda lain, kepentingan ekonomi dia terjejas. Dia perlukan biji timah. Bila kongsi-kongsi gelap Cina ni tengah gaduh, tak lombong biji timah, dia boleh dapat bekalan biji timah tak? Tak boleh. Sebab lombong tak fungsi sebab mereka sedang gaduh, betul? Sebab tu dia campur tangan. Macam kita juga. Kita ambil satu lagi contoh. Bila kita belajar sejarah Melaka, Empire Melaka sampai ke Indonesia, rasa bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Betul? Itu kita panggil kegemilangan Empire Melaka. Betul? Tapi bila kita kata Empire British dah terluas merata dunia sampailah tanah Melayu pun dijajah, kita boleh bangga atau tidak? Boleh atau tidak? Tak boleh. Sebabnya kita terjejas. Betul? Kalau kita tak terjejas, yang ni. Jadi soalnya penjajahan itu soal yang baik atau tidak? Susah. Bila kita melakukan penjajahan, perluasan kuasa, kita rasa itu kegemilangan dan kekuatan kita, betul? Tapi orang lain menjajah atau meluaskan kuasa terhadap kita, kita merasakan itu adalah satu tindakan yang tidak baik, betul? Jadi pendapat berbeza, betul? Ikut keadaan. Boleh faham? Jadi pentafsiran sejarah mestilah jujur. Kenapa dia perlu jujur? Sebabnya tujuan kita mempelajari sejarah adalah untuk menjadikan sesuatu peristiwa itu sebagai iktibar. Boleh faham? Kalau kita jatuh, kita kena tahu faktor-faktor kejatuhan kita agar di masa akan datang kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Kalau situasi-situasi yang sama itu datang balik, maksudnya peluang kita dikuasai orang lain akan terbuka balik. Boleh faham? Jadi kita kena, contoh, kalau politik kita tak stabil,
kuasa asing boleh ambil alih, betul? Jadi untuk memastikan kuasa asing tidak menguasai balik negara ini, kita perlu pastikan kestabilan politik. Boleh faham? Begitulah kita belajar daripada sejarah. Tapi kalau kita tutup cerita tu, katakan kita tak tunjuk sebab malu nak katakan politik tak stabil waktu penjajahan, kita tutup cerita tu. Generasi-generasi macam kamu akan tahu tak? Kamu tidak akan tahu. Betul? Kamu akan fikir tentang cari kerja, dapat duit cukup, gaji ada, ekonomi saja, betul? Janji perut kamu kenyang. Itu yang akan berlaku. Jadi perlu ada sikap jujur dan bertanggung jawab. Esok kalau kamu terlibat dalam bidang ni, tolong kekalkan sifat tersebut. Okey, contoh, Tok Janggut berjuang mempertahankan kedaulatan tanah air. Siapa kata? Sejarawan tempatan. Sebab dia, Tok Janggut ini menentang siapa? Menentang Inggeris. Jadi sejarawan barat dia akan kata tak, Tok Janggut ni seorang yang pejuang. Dia akan kata Tok Janggut sebagai pemberontak. Sebab Tok Janggut menentang Inggeris. Boleh faham? Bagi Inggeris, Tok Janggut adalah pemberontak. Bagi kita, Tok Janggut adalah seorang pejuang. Betul? Peristiwa yang sama, orang yang sama, tetapi dua tafsiran yang berbeza. Boleh faham? Itulah kita kenali sebagai pentafsiran sejarah. Dialog di atas menunjukkan pandangan sejarawan tempatan dan sejarawan barat. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada dialog tersebut? Setiap orang ada pendapat sendiri. Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza. Setiap orang mempunyai kebebasan bersuara. Setiap peristiwa mempunyai keistimewaan tersendiri. Apa jawapan dia? Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza. Okey. Sekarang kita masuk topik 1.6. Okey. Kepentingan sejarah. Tujuan mempelajari sejarah. Faedah mempelajari sejarah. Okey. Sepanjang bab 1 kamu tahu apa itu sejarah, ciri-ciri sejarah, apa sumber sejarah, bagaimana nak mentafsir sejarah, semua kita belajar, betul? Kita belajar semua tu akan menjadi tidak bermakna kalau kamu tidak faham kenapa kita perlu pelajari sejarah. Boleh faham? Sebab kamu adalah pelajar tingkatan 1, ini adalah asas kepada sejarah kamu. Faham? Kalau tidak, kamu akan jadi macam pelajar lain. Oh, sejarah ni boring lah, sejarah ni banyak hafal lah, sejarah ni tentang benda yang dah lepas, merepek lah, tak penting pun dia bagi jiwa aku, semua kamu akan cerita, betul? Sebabnya, kamu tidak faham tujuan kamu pelajari sejarah. Kalau kamu tahu, kamu faham dan kamu hayati tujuan dan kepentingannya, cikgu rasa kamu tidak akan menjadikan mata pelajaran ini satu subjek yang kurang penting. Boleh faham? Jelas? Ingat, subjek sejarah merupakan subjek mata pelajaran wajib lulus SPM. Kalau dari tingkatan 1 kamu tak boleh lulus sejarah, boleh tak dapat A di SPM? Mustahil, betul? Jadi pastikan dari tingkatan 1 kamu ada minat tentang subjek ni, kamu memberi keutamaan kepada subjek ini dan kamu bagi tumpuan kepada subjek ni. Faham? Okey. Subjek ni tidak mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi maksudnya kamu belajar tak boleh buat banyak duit. Tetapi subjek ini akan mempunyai nilai-nilai tambahan. Okey, iaitu kemahiran kamu berfikir secara waras, kemahiran kamu berucap dengan logik. Boleh faham?
Okey, akan memberi nilai semangat kebangsaan, nilai cintakan negara. Boleh faham? Nilai menghayati dan menghormati dan cuba memelihara perkara-perkara yang lepas agar generasi akan datang dapat mempelajari, menghayati dan memahami asal-usul keturunan sejarah. Boleh faham? Boleh faham? Jadi tolong ambil perhatian bahagian ini ya. Tujuan mempelajari sejarah, iaitu menghargai jasa tokoh dan pemimpin negara. Ini sangat penting. Hari ini kamu duduk di dalam lab komputer, aircon, betul? Kamu pergi ke sekolah, yang jauh ada asrama, betul? Diberi duit, bilik darjah pun selesa, betul? Kipas angin, lampu dan sebagainya. Perhimpunan perlu berdiri di padang sekolah tak? Panas, tak ada tak? Buat dalam dewan, betul? Betul? Ada negara-negara yang sekolah pun belum tentu kamu boleh pergi. Kemiskinan. Kalau pergi pun, kamu pakai selipar pun tak jadi masalah. Sebab kualiti. Faham? Bawah pokok pun ada sekolah. Buku, teks percuma semua pelajar, betul? Setengah orang kena beli buku. Faham? Jadi, dari mana kita dapat semua ini? Mesti kamu berterima kasih kepada kepimpinan sebelum ni, betul? Kamu pergi tanya datuk kamu, persekolahan lama macam mana? Kamu pergi tanya ayah kamu, waktu dia belajar pula macam mana? Dulu fail UPSR, tak boleh naik form 1. Lepas tu fail SRP, sekarang PMR lah. Tak boleh masuk form 4, form 5. Hari ini kamu fail setiap tahun pun boleh belajar sampai form 5, betul? So, kerajaan kita mampu menanggung kamu. Faham? Jelas? Jadi kamu kena hargai atau tidak? Bila kamu tahu perbezaan dahulu macam ni, kita akan terus meningkatkan diri, betul? Okey, hari ini kat lab komputer pusat sumber sejadah aircon. Esok di masa akan datang dalam setiap bilik darjah pula ada akan aircon, betul? Itu kita panggil peningkatan yang perlu kamu bawa dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Tapi kamu kena faham tokoh-tokoh yang berjuang untuk semua ni. Faham? Seterusnya, kemerdekaan. Siapa yang capai? Kalau hari itu Tunku Abdul Rahman tidak pergi berjuang mencapai kemerdekaan, tidak berjuang, mungkinkah kita merdeka tahun 1957? Mungkin lewat, betul? Bila lewat, kemajuan kita pun mungkin lewat, betul? Semua tu kamu kena fikir. Memperolehi banyak pengetahuan. Bila kamu belajar sejarah, kamu akan tahu banyak perkara. Kamu akan tahu tentang negara-negara lain, negara-negara dunia yang lain. Kamu akan tahu kehidupan masyarakat zaman dahulu. Kamu akan tahu banyak tentang masyarakat, kebudayaan, adat, agama. Okey? Politik negara lain, undang-undang negara lain. Semua ni kamu akan tahu. Di form 1 mungkin tak banyak, tetapi bila kamu terus belajar, kamu akan menjadi lebih matang. Boleh faham? Faham? Kamu tidak akan sembang merepek. Fakta akan menjadi faktor utama dalam perbualan kamu. Faham? Seterusnya, memahami sejarah tamadun awal bangsa. Okey, kita akan kenal setiap negara, setiap tamadun-tamadun yang wujud. Beribu tahun dahulu di tamadun Mesopotamia sudah ada university. Beribu tahun dahulu kat Rome sudah ada stadium. Boleh faham? Hari ini
lepas merdeka baru kita pergi daripada universiti dan sebagainya. Jadi kita kena kagum dengan teori-teori matematik mereka, teori-teori ilmu yang mereka bagi. Okey, dan kita kena kagum dengan perkara-perkara tersebut dan cuba membangunkan negara. Boleh faham? Boleh faham? Kamu perlu memahami sejarah tamadun awal bangsa. Dan kamu perlu belajar. Hari ini tamadun-tamadun yang unggul dahulu, hari ini dah jadi apa? Ada yang dah pupus terus. Ada yang dah jadi lenyap. Okey? Tak kuat macam dahulu. Kenapa boleh jadi macam tu? Apa kesilapan yang mereka buat? Boleh faham? Supaya kita boleh pelajari daripada kesilapan tersebut dan kita cuba elakkan daripada membuat kesilapan yang sama. Sebab tu sejarah mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Boleh faham? Senang saja contoh cikgu. Kamu ambil seorang pelajar yang masuk ke universiti, kamu ambil seorang pelajar yang gagal masuk ke universiti, kamu ikut rentak dia orang. Kamu akan ikut saja rentak yang tak masuk universiti, kamu pun takkan masuk universiti. Faham? Kalau nak masuk universiti, kamu terpaksa ikut rentak orang yang masuk universiti. Jadi kita boleh belajar daripada orang lain sebenarnya. Boleh faham? Okey? Kamu boleh belajar daripada kehidupan kamu yang lepas. Di sekolah rendah, bagaimana? Apa yang berlaku? Perbuatan kamu di sekolah rendah, ada tak hasilnya berbaloi? Kalau berbaloi, kamu kena teruskan. Kalau tak, kamu kena ubah. Betul? Seterusnya, faedah atau kepentingan mempelajari sejarah sebagai panduan dan iktibar. Okey, kegemilangan Melaka hari ini dah tak ada. Sultan Melaka pun dah tak ada. Faham? Faham? Macam mana boleh jadi macam tu? Apa kesilapan mereka? Kita jadikannya sebagai panduan dan iktibar. Menjadi perangsang kemajuan negara. Kita lihat negara Jepun. Kita lihat sejarah negara Jepun. Sebuah negara yang digugurkan dengan bom atom. Tapi bagaimana dia boleh muncul dengan industri kereta dia, industri teknologi dia. Mereka pun orang Asia, mereka bukan orang putih, tapi mereka boleh jadi negara maju, betul? Kita ikutkan mereka. Kita jadikan mereka sebagai perangsang kepada kemajuan negara. Kita boleh belajar. Faham? Memupuk semangat patriotisme. Patriotisme ialah semangat cintakan negara. Okey? Ini sangat penting. Boleh faham? Okey, bila kamu belajar sejarah, kamu akan menghargai apa yang telah dilalui dan apa yang telah dicapai, dan kamu akan cuba mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan. Boleh faham? Seterusnya, apakah tujuan mempelajari sejarah? Latihan pengukuhan. Pertama apa dia? Memperolehi banyak pengetahuan. Yang kedua, memahami sejarah tamadun awal bangsa. Yang ketiga, mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan. Yang keempat, menghargai jasa tokoh dan pemimpin. Pernyataan yang manakah menjelaskan pandangan Herodotus tentang pengertian sejarah? Yang ini semua kita akan lihat dalam latihan yang akan datang. Okey? Ada sebarang soalan? Kalau tidak ada sebarang soalan, kita tamatkan bab yang pertama